tangguh. Oh, ya Allah Tuanku. Tuan-tuan, gelak-gelak juga, melawak-melawak juga tuan-tuan. Jangan main-main. Sebab tu kalau tuan-tuan nak menikah, bukan kata saya nak sebut 2-3 tuan-tuan. Ni saya bukan nak kempen suruh tuan-tuan 2-3. Sebab saya ni hanya pengamal sahaja. Gitu. Di Kuala Lumpur, kampung Kedah ada, kampung Tengah ada, di Timur Tebal ada. Saya ada 3 rumah. Jangan tanyalah ada berapa orang rumah. Kalau ada rumah, tak ada orang rumah, Tuhan tu raya. Gitu kan. Tuan-tuan kan nak bagi tahu. Tak, hari ni nak bagi tahu cerita sunnah. Sunnah dari istilah bahasa bermaksud jalan. Ni sunnah. Ni jalan Nabi, ni jalan Nabi ataupun ni cara Nabi. Kan? Adapun daripada ilmu hadis yang dikatakan sunnah ialah sesuatu yang bersandar terus kepada Nabi SAW, sama ada daripada segi percakapan, perbuatan maupun pengakuan. Ini yang kata sunnah. Tuan-tuan sekalian, cuba kita memperbanyak menghidup beramal akan sunnah. Sunnah paling atas, paling utama kata Nabi, bila mana kamu memerintah, bila mana kamu berhukum, kena meletakkan hukum Allah paling atas. Itulah sunnahku yang paling besar. Kita hari ini jauh tuan-tuan ke arah ini. Sebab tu saya sebut di mana-mana. Saya pun malam kemarin di Bukit Beruntung, tengah hari tadi tazkirah juga di Bukit Beruntung, esoknya di Bangi, lusa tak tahu di mana. Tidak sebut cerita isu hukum dan ketetapan daripada Allah SWT. Hari ini tuan-tuan sekalian, masalahnya kita hari ini, kita terima Islam. Kita terima Islam. Kita ikut peraturan Islam mengikut selera kita. Mengikut kehendak kita. Itu saja. Walaupun kita tahu itu fakta. Dalam maksud yang lain itu dalil. Dalam maksud yang lain itu arahan daripada tukang buat kita. Kita tahu. Tapi kita buat tak kisah. Saya sebut di mana-mana nak buka minda. Sampai tengah hari tadi saya tazkirah dekat surau tu macam panas sikit. Tapi saya depa tak serang saya, depa serang pengurusi ni. Apa panggil ustaz mana ni? Derah ni macam bergegar ni, bergegar rasa hari ni bergegar. Saya tuan-tuan sekalian, saya bukan kira gegar, bukan kira panas, bukan kira kuat, bukan apa, tapi kita nak bagi tahu. Saya sebut di mana-mana. Tadi saya sebut, kalau kita mengaku kita hamba Allah, hamba. Ni sekarang ni bulan Rejab kan? Bulan Rejab antara peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Betul? Antara dalil, antara hujah yang selalu dibaca oleh penceramah surah Al-Isra ayat 1. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, hingga hujungnya. Tuan-tuan tengok terjemahan ayat ni. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan abdi, hambanya. Tu Allah sebut, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa dia hamba dia? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Manaf, iaitulah Nabi manusia agung ini. Tu hari ini tuan-tuan sekalian, Allah iktiraf, Allah uji Nabi, Allah tes Nabi, Allah atak Nabi, Allah itu, Allah ini. Maka pada malam Mi'raj, Allah iktiraf, kamu benar-benar hamba aku. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah sebut hamba, kalimah abdi. Itu Nabi. So kita sebagai umatnya, kita juga hamba tak? Kita ni hamba Allah tak? Betul? Betul? Kita ni hamba Allah. Macam tak apa nak mengaku. Saya tengok anggur pun spring pun macam tak ada power lah spring. Betul hamba Allah? Betul? Okey. Cumanya saya nak tanya, kita ni total jadi hamba Allah waktu bila? Tuan-tuan, kita hari Jumaat kita jadi hamba Allah, masuk masjid hamba Allah. Keluar masjid sebelum nak balik rumah, singgah kedai Magnum. Bukan tuan-tuan lah, cerita orang tempat lain. Jangan tuan-tuan tengok saya macam, betul tak?
Ni pasal kes duit. Di mana kau duit? Kok hari ni hari Jumaat Allah nak bagi ni dapat nombor baik punya. Dah. Hari ni dia masuk masjid sembahyang Jumaat, dengar khatib dan sebagainya, hamba Allah, betul. Keluar pergi masuk kedai Magnum, hamba apa? Hamba syaitan. Kalau saya hamba syaitan, betul tak? Tu di mana total kita ni jadi hamba Allah? Betul kan kita hamba Allah? Saya rasa kalau saya silap nanti kita betulkan sama-sama. Saya rasa kita ni total betul-betul kita ni mengaku hamba Allah masa bagi derma. Bila bagi derma tu dia nak tulis resip kan. Betul tak? Lepas tu dia kata, Syekh nak tulis apa ni? Alah, hamba Allah dah lah. Hamba Allah tu pun patekis bagi RM2. Cuba bagi 2,000. 2,000 Omar bin Jaafar lah. Bukan Omar ni, Omar lain. Mangkuk sungguh. Allah. Betul tak? Sekarang ni kalau kita mengaku hamba Allah, tuan-tuan, ni kita nak cerita sunnah. Yang paling besar, bila mana memerintah, bila mana berhukum, kena meletakkan hukum Allah paling atas. Saya sebut di mana-mana isu hudud bukan isu politik. Ini dipolitikkan. Isu hudud saya sebut, mungkin saya dah sebutkan malam tu kan. Hudud bukan pilihan. Sebaliknya ia satu ketetapan. Dalil dia macam mana kita tak lama lagi nak puasa, dalil puasa. Sebab tuan-tuan, saya nak buka minda lagi sekali, tuan-tuan. Ilmu yang wajib kita belajar berapa, tuan-tuan? Ilmu yang wajib kita belajar ada berapa? Halo? Ada berapa? Banyak sangat ni, berapa jari nak kira ni kan? Ilmu yang wajib kita belajar 4. Apa dia? Tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid. Saya ulang, tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid. Ilmu tauhid ni ilmu untuk mengesahkan Allah. Sebab tu masa saya mengaji ilmu tauhid, guru saya pesan kalau boleh jangan kita sebut Allah satu. Jangan sebut Allah satu. Bila Allah satu, bila lepas satu apa? 2. Lepas 2, lepas sisi loro, lepas loro telur papat, lepas ada one, lepas tu ada tu. Sebab tu kita sebut tunggal. Allah tunggal, Allah esa. Macam mana cikgu kan, cikgu bila buka sekolah, dia suruh kenal dengan anak murid dia. Siapa nama? Dia pun sebutlah nama saya ni Jamal bin Abdullah. Contoh gitulah. Anak ke berapa? Saya anak ketiga. Ini yang nombor 1, nombor 2 siapa dia? Lepas tu tanya pula ni siapa? Nama saya Rohana bin Jalil. Contoh gitu. Kamu ni anak yang berapa? Saya ni anak tunggal. Lepas tu cikgu tu tanya, yang sulung siapa? Bangang cikgu ni. Dia bagi tahu dia anak tunggal. Dia pergi tanya lagi yang sulung berapa. Letak jawatan lah cikgu ni. Faham tak? Mana tunggal tu tak ada dah. So bila sebut sifat ketunggalan, baik. Pun begitu, saya nak bagi tahu tuan-tuan, ilmu tauhid yang wajib kita belajar kan? Betul tak? Untuk mengesahkan Allah, betul tak? Solid. Tuan-tuan, kitab tauhid paling rendah, kitab apa? Tahu tak? Kitab tauhid paling rendah, kitab apa? Risalah tauhid kan? Nama pun risalah, ni paling rendah. Tuan-tuan, dalam risalah tauhid ni tuan-tuan, dia kata apa? Di antara dia syarat kesempurnaan iman. Dia ada syarat dia. Iman yang sempurna ada syarat. Macam kereta sempurnanya kereta. Tak kira apa brand, Mercedes, BMW, Jaguar, Toyota, Proton, Porsche, Lamborghini, sempurna dia. Kena ada tayar, kena ada steering, kena ada ini beli steering tak ada. Contoh gitulah. Ataupun ada tayar 3 biji ya. Contoh gitu, tak sempurna. So, kita tengok di antara syarat kesempurnaan iman 4 perkara. Pertama dia kata amal dengan dalil.
Sempurnanya iman kita, kita kena amal dengan dalil. Maknanya apa yang kita buat bukan suka-suka kita. Ada hujah dia, ada dalil dia. Contoh sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Dan sembahyang 5 waktu ni dah tertentu dah waktu dia. Jangan main suka kita. Mentang-mentang lah besok hari Minggu, contoh tak kerja, tentang sembahyang subuh 6 rakaat. Bagus tak? Pak Mentua kata bagusnya hang ni. Orang biasa sembahyang 2 je, hang buat 6, bagus. Pada adat bagus. Pada adat bagus ya. Tapi pada syarak ni ni hendak mana? Hendak tangan kiri ke tangan kanan? Hang pilih. Kan contoh gitu. Tu maknanya sama lah juga macam tuan-tuan, macam kita hari ni. Saya sebut kita puasa Ramadan. Bukan saja-saja kita puasa. Tuan-tuan tak boring dah asyik-asyik Ramadan, asyik-asyik Ramadan. Kita adjust awal sikit Syakban. 1 Syakban kita puasa. Sebulan juga 1 Ramadan, ye merdeka raya. Kan best? Boleh? Hello brother. Faham Tu bukan saja-saja tuan-tuan. Sebab itu kalau cerita puasa, Allah kata apa? Saya dah sebut itu, tapi saya nak buka minda lagi, mungkin ada yang tak datang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, difardukan ke atas kamu puasa. Allah beritahu diwajibkan kepada kamu wahai orang beriman puasa. Tapi ada yang sampai bulan Ramadan ada yang tak puasa. Ada yang tak puasa. Yang kena tangkap tak banyak, yang tak kena tangkap lagi banyak. Betul tak? Sedangkan ini satu ketetapan. Satu ketetapan. Orang tak terima. Ada yang terima, ada yang tak terima, ada yang buat, ada tak buat. Baik, itu ayat 183. Ayat 178 sama juga arahan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ayat 178 surah yang sama, 5 ayat ya jarak dia. Ini arahan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu, difardukan ke atas kamu qisas. Maknanya kalau bunuh, balik-balik bunuh. Penderaan, sesaan, balik-balik. Ini yang disebut sebagai hudud, ta'zir dan qisas. Ini satu ketetapan. Tapi kita hari ini tidak berusaha sungguh-sungguh ke arah itu. Sebab tu saya sebut di mana-mana tuan-tuan, kalau dilaksanakan undang-undang Islam di Malaysia, saya kata polis boleh relate banyak. Kesian kat polis tuan-tuan. Ada polis ni? Mana polis? Tak ada? Ada, polis mesti ada punya. Di mana-mana polis. Tuan-tuan, abang saya polis tuan-tuan. Dia ketua balai. Apa pangkat atau paku-paku berkilat saya tak tahu ACPD ke apa tak tahu DSP ke wallah alam. Tapi ketua balai IPD Serdang Kedah. Serdang Kedah. Dia bahagian jenayah berat. Bahagian jenayah berat. Dulu bahagian narkotik lagi teruk, duduk jenayah berat lagi teruk. Sampai balik rumah pun tak senang. Cuti pun tak senang tuan-tuan. Kesian ke polis ni. Saya bukan kesian kat abang saya dah. Saya kesian polis tu teruk tuan-tuan. Dengan kes ragut, kes itu, kes ini macam tuan-tuan tengok metro, tuan-tuan tengok TV hari-hari ya buka. Dijumpai mayat. Betul tak? Hari-hari bunuh, hari-hari bunuh. Kesian. Tapi kalau buat undang-undang Islam, tuan-tuan, saya nak sebut undang-undang Islam ni sebenarnya dia bukan sangat nak menghukum, dia lebih pada mendidik. Saya pernah terlibat tuan-tuan dengan satu kursus anjuran bersama dengan AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, di Sungai Petani beberapa tahun yang lepas. Di samping disajikan kepada kami tentang dadah, bukan saji itu bagi makan dah. Dipertontonkan kepada kami ni apa nama ketamin ni pil kuda. Ya Allah, kenal? Pil kuda kenal? Ketamin kenal ketamin. Oh, kalau dia bagi sahabat Panadol, kita dah ingat Panadol, jalan kat depan tu roadblock sangkut mampu. Kalau bagi kat saya mampu. Esok keluar dalam metro, Ustaz Omar pengedar dadah mampu. Tuan-tuan, sebab tu kita bila ada pameran macam ni, maklumat kita kena ambil tuan-tuan, sampai tak kenal tuan-tuan, takut dalam beg anak ke apa dan sebagainya. So tuan-tuan, kalian tak apalah. Di situ kami dipertontonkan antaranya kes sebatan. Tuan-tuan, hari ini hukum Islam dia lebih kepada mendidik, nak menjaga akal, nak menjaga harta awam. Sebab tu kalau petalah minum arak contohnya disebat.
Sebat dia tu bukan sebat yang macam duk ada hari ni. Saya tengok 6 sebatan tak sanggup tengok tuan-tuan, pecah isi tu macam buasir tu. Isi buntut tu diikat dekat, dikepung semua betul-betul tu, dihayun tu. Macam buasir tu bersembur isi. Ya Allah ya Tuhan ku tuan-tuan. Islam bukan macam tu. Islam dia lebih kepada yang dalam agama disebut takdid. Pukul untuk pengajaran, bukan penyiksaan. Kalau kata kes mencuri, dah cukup saksi apa semua, potong. Lepas tu balik. Saya tengok dalam YouTube tuan-tuan. Saya tak ingat negara Sudan ke apa ke, dalam YouTube kes hudu, kes mencuri tuan-tuan, potong. Dia potong bukan dia potong ikut sendi. Lepas tu dia letak tangan hak putih tu, dia lap sikit, dia spray ubat dan tu dia balut-balut. Lepas tu dia ambil tangan tu bagi nak balik. Nak ambil tangan yang balik. Senang tuan-tuan. Jadi kerajaan pun tak payah nak sediakan penjara, nak bagi makan, tuan-tuan. Punya senang tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, inilah hebatnya hukum Tuhan. Allah tukang buat kita, Allah tahu. Sebab tu malam ni saya nak nasihatkan kepada hadirin sekalian. Saya nak nasihatkan hadirin sekalian atas dasar wa tawasau bil sabri wa tawasau bil marhamah. Berpesan-pesan atas dasar kesabaran, berpesan-pesan atas dasar kasih sayang. Ni saya kasih sayang dengan tuan-tuan lah. Saya nak nasihatkan, kalau kita kurang faham hukum hakam, kurang mengerti selok belok Islam, lebih selamat diam, jangan pertikai. Na'udzubillah tuan-tuan, ini satu ketetapan. Kalau kamu tak nak semayang, dah jangan semayang. Aku dah rasa hebat sangat. Tapi jangan ada kata apa semayang ni mengarut. Contoh gitulah. Boleh faham Kau tak nak puasa, dah hebat sangat, jangan puasa. Kau dah rasa kebal sangat. Sama juga kau tak. Ni mana boleh buat undang-undang Islam tak adil, zalim. Undang-undang Islam berat sebelah. Oi! Hang siapa? Na'udzubillah tuan-tuan. Kalau nak kira zalim, tak adil, puasa pun sama boleh bertikai. Hari pertama puasa, itulah hari pertama derian gugur. Allah mahu. Derian sulung pula tu Tok Haji. Kita dah tanam 15 tahun, hari Allah, tiba-tiba hari Ramadan, oi, hari pertama gugur. Lepas subuh pula tu kena buruk jatuh golek depan tengok. Oi, zalimnya. Tak boleh makan KFC dulu. Kalau nak bertikai lah. Boleh faham tu no. Kalau kamu hamba Allah, totally kena terima. Bertikai, na'udzubillah. Sama ada kamu hamba syaitan, atau hamba nafsu, atau hamba orang, atau apa lagi tuan-tuan nak sebut sebagai hamba. No. Tu kena jaga. Baik, jadi ada sekalian, tak boleh nak panjang banyak sangat nak cerita ni. Tu kita balik lagi cerita pada cerita kita sunnah. Tu sunnah yang paling besar, sunnah paling utama. Maknanya apa yang kita buat ada dalil dia, ada hujah dia, ada nasnya. Kemudian sunnah besar, sunnah wajib, iaitulah majlis ilmu. Iaitulah ilmu ataupun majlis ilmu yang sabit dengan hadis sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari dan menuntut ilmu itu adalah wajib. Mencari dan menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan, tertanggung atas setiap batang tubuh. Sebab tu saya sebut tuan-tuan sekalian, kita hari ini faham menuntut ilmu ni wajib. Tetapi kesimpulannya, yang datang majlis ilmu ni siapa? Yang datang majlis ilmu dengar kuliah, tazkirah, ceramah, forum, seminar dan sebagainya, siapa? Cuba tengok, si muslimat ataupun wanita ada berapa orang? Halo? Wanita ada berapa orang? Wanita ada berapa orang? Belum kira Ustaz? Wanita ada berapa orang? Ada 6 orang. Ni yang ni ada berapa orang? Tak balance tuan-tuan. Paling kurang kalau dekat sini 30 orang, kat belakang pun 30 orang. Tapi kalau kat sini 30 orang, kat sana 6 orang. Ni yang baki ni apa? Bujang ke? Bujang lagi ke? Duda ke? Apa ke? Tuan-tuan, akhirnya masyarakat jadi pincang. Betul tak? Pincang sebab saya nak sebut menuntut ilmu ni wajib. So kita hari ni kita duk baguskan kita. Kita datang berjemaah, kita datang kuliah, kita jaga segala kita. Anak kita biar.
Isteri kita biar, maka kita saja baik, anak isteri kita abaikan. So kategori apa kita? Kategori apa? Tuan-tuan ni air mutlak ataupun air mustakmal? Air mutlak ataupun air mustakmal? Silakan. Sekejap azan. Tak apa, malam ni kita sambung sampai pukul 10.30. Boleh? Boleh? Tuan-tuan tunggulah, saya nak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tu kita sambung sikit lagi. Tu kalian, kita ni kalau kita saja hadir, kalau kita saja baik, kalau kita saja bagus, maka kita ni nak golong apa? Air mutlak, air mustakmal. Apa beza air mutlak dengan air mustakmal? Hello? Siapa boleh bagi jawapan? Siapa boleh bagi jawapan? Hadiah misteri menanti anda. Dia tahu, saya tahu, memang tahu ni benda asas dia kan. Air mutlak dengan air mustakmal.
Air mutlak ni apa? Suci lagi menyucikan. Air mutlak? Air mutlak. Air mutamat? Suci yang tidak boleh menyucikan. Contoh, kopi O, teh tarik, teh lambung, teh tendang pun semua tu. So kita ni saya kata tuan-tuan ni, kita ni duk jadi inilah. Air mustakmal. Kita tidak jadi air mutlak. Patutnya bila jadi air mutlak, kita jadi baik. Kita kena, anak isteri pun kena bagi jadi baik. Itu betul. Ini air kita saja baik. Faham tak? Kita datang masjid, anak tak datang masjid. Kita dengar kuliah, isteri tak dengar kuliah. Kita jaga aurat, anak tak jaga aurat. Betul tak? Saya yakin ni, saya yakin. Saya berani potong kuku. Sebab potong kuku sunat. Saya berani potong kuku. Di mana-mana saya kuliah, di Johor, di Kelantan, di Pahang, seluruh Malaysia. Kita hadir, bagus ni tengok ni. Saya berani pergi rumah dia. Ataupun nanti jumpa di mana-mana, tengok isteri pakai baju 3 suku, lengan hak nang. Sebab kita ini tak faham. Tak faham isu aurat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sebab itu bila sebut sunnah besar, sunnah wajib, itulah ilmu. Ilmu ni wajib dicari. Wajib mencari. Tujuannya apa? Tujuannya ilmu pertama, satu tuntutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita duk mengaji ni untuk kita membetulkan mana dosa, mana pahala. Untuk membetulkan mana sah, mana batal, mana boleh, mana tak boleh. So hari ni tuan-tuan, kalau kita duduk dalam mengaji, rupanya Allahu Akbar, selama ni aku buat silap. Betul tak? Kita buat Allah astagfirullah, rupanya aku tersilap. Ada harapan Allah terima amalan kita. Sebab kita kena sentiasa mengaji, kena mengaji. Sebab tu saya minta, saya sebut tadi, tuan-tuan kena pasang niat. Minta Allah beri kekuatan, minta Allah buka pintu hati kita untuk kita terus mencintai majlis ilmu. Kita datang astagfirullah, rupanya aku tersilap. Makanya selama ini kalau kita buat tu tersilap, tidak memenuhi segala syarat dan rukun, ada harapan Allah terima amalan kita. Kan? Putih-putih melati, merah-merah delima, siapa yang baik hati, patiku terima. Itu dia punya lagu. Saya punya lagu, putih-putih melati, merah-merah delima, siapa duk rajin mengaji, pasti Allah terima. Alhamdulillah tuan-tuan. So kita kena Allah astagfirullahaladzim, ya Allah. Tu minta ampun. Sebab kita tuan-tuan, mana mungkin tuan-tuan, segala amalan kita faham semua, kita nak beramal, betul tak? Hari ini tuan-tuan belajar puasa, selok-belok puasa. Tuan-tuan semayang, selok-belok semayang. Dan serba macam yang difardukan kepada kita waktu bila? 3 tahun lagi nak menikah ke 3 bulan nak menikah? Nulah betul-betul hak duduk belakang tu. Yang umur dalam 4, 5, 6, 7 tahun, betul tak? Masa tu lah kita hafal matematik, masa tu lah kita hafal di mana MH370. Kita duk cari tak jumpa lagi kan. Di mana itu, di mana. Dalam masa yang sama kita hafal rukun iman, rukun segala macam. Kita dapat, kita terus amal sampai hari ini. Kita tak pernah repair, kita tak pernah baiki, tuan-tuan. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ilmu, dengar-dengar, Allah, rupanya aku tersilap. Contoh gitulah. So tuan-tuan sekalian, selepas ini saya minta, saya seru kepada rakyat sekalian, tolong mencintai majlis ilmu, tolong bawa anak-anak, isteri-isteri. Ni kita datang kuliah kita saja. Datang kuliah kita saja. Datang dengan ceramah kita saja. Anak isteri kita tinggal di rumah. Apa cerita kita ni? Betul tak tu? Saya nak tanya tuan-tuan, betul tak? Hello? Kalau tuan-tuan tak bawa, tak apa. Tak jadi isu sebenarnya. Kalau tuan-tuan tak bawa, dengan syarat apa yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan kena sampaikan. Syarat dia, kalau isteri kita dalam kejahilan, tuan-tuan tengok dengan pakai skirt pun tak kisah. Anak kita hari ni tuan-tuan macam-macam fashion. Rambut tak ikut sunnah. Dia rambut hak jenis lah ni, jenis tinggal pacok, tinggal rapat tepi ni. Inilah suruh mengaji tak mau tuan-tuan. Bila kata bodoh marah, bila kata jahil lagi kembang hidung satu muka.
Nabi larang tuan-tuan. Yang kata qadha ni larangan. Mana orang tahu? Mana orang tahu? Mana orang kisah? Ini bila memang astaghfirullahalazim, tapi tarah bagi Habib kamu. Simpan tu tempah neraka Allah. Sama juga larangan, orang tak tahu. Mungkin orang tahu tapi mungkin dia tak faham. Mungkin dia pun tak dipahamkan. Lelaki diharamkan memakai rantai yang jenis logam. Saya ulang, orang lelaki diharamkan memakai rantai yang jenis logam. Bukan rantai emas. Maksudnya logam walaupun dia pakai itu rantai motor, haram. Dia boleh faham Maksudnya logam, bukan nanti emas. Emas tu dah confirm. Ni orang tak faham, tengok dia duduk pakai tu di luar. Kita tengok. Macam gangster tak gangster. Kan? Berapa ramai orang faham? Berapa ramai orang tahu? So kalau lelaki nak pakai rantai juga boleh cari tali kasut. Okey. Tali kasut okey. Kabel, sorry, logam, minta maaf. Berapa ramai orang tahu? Jadi kalau dia dengar astagfirullahaladzim, takut tengok anak tu imam, anak Pak Haji. Tuan-tuan, dia tak ada kuasa. Dia tak berupaya untuk menceritakan. Bawa main. Kalau dia boleh cerita, cantik. Kalau tidak, lepas ni bawa. Kalau tuan-tuan tak bawa, tertanggung dosa tuan-tuan. Ini fardu ain tuan-tuan. Di samping fardu ain ini juga disebut sebagai nafkah batin untuk memahamkan kepada anak isteri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu ilmu. Aku nak cerita panjang sangat tuan-tuan. Ilmu ni saya nak bagi contoh, nak bagi sentuh. Selepas ini tuan-tuan, jadilah hamba Allah yang mutlak. Untuk kita datang masjid surau, kena bawa anak-anak isteri-isteri. Jangan ilmu ni kita mengaji hanya sebagai apa? Sebagai hiburan, sebagai seronok gitu ya. Kita tak hayati. Kita ambil contoh, ni tak lama lagi Ramadan tuan-tuan. Cuba panggil saya tazkirah Ramadan itu. Penuh Bukan takat yang dalam ni penuh. Yang dalam tabir ni pun penuh. Mana lebih besar tuntutan, sembahyang tarawih atau menuntut ilmu? Mana yang lebih besar tuntutan? Saya bukan percakap sembahyang tarawih, tuan-tuan jangan salah faham. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, mana yang lebih besar tuntutan di antara menuntut ilmu dengan sembahyang sunat tarawih? Tapi hari ini orang tak faham. Mana yang lebih besar tuntutan sembahyang sunat sebelum Jumaat dengan sembahyang sunat selepas Jumaat? Mana lebih besar? Tuan-tuan tak sembahyang pun tak berdosa tuan-tuan. Tuan-tuan tak sembahyang sunat sebelum ke selepas ke tak berdosa. Tapi nak bagi tahu mana lebih utama. Yang utamanya ialah sembahyang sunat selepas Jumaat. Tapi kebanyakan hari ni lepas Jumaat cerah balik. Tak apalah, mungkin dia nak kerja masa yang bekerja, tak apalah. Ini yang saya tengok dia dah muka bakal jenazah pun balik juga bersebab. Dah bakal ahli kubur dah, termasuk yang bercakap ni lah. So hari ini pentingnya kita dengan ilmu. Astagfirullahaladzim, rupanya aku tersilap sebelum. Contohnya, aku tersilap. Ya Allah, tu gitu. Tu kita nak membetulkan. Itu tujuan ilmu. Di samping satu tuntutan, hal yang kedua untuk membetulkan dosa salah kita, silap kita dan sebagainya, supaya amal kita diterima clear oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Tu tuan-tuan kalian kena buat perubahan. Itu ilmu. Kemudian apa lagi? Antara sunnah besar yang kita terlepas pandang, sunnah besar, iaitulah dakwah. Dakwah. Tuan-tuan, sifat wajib bagi Nabi ada berapa? Sifat wajib bagi Nabi ada berapa? Tuan-tuan duduk jauh sangat, duduk dekat sikit, senang saya nak tanya. Walaupun sebab program kita ni bukan program tanyalah ustaz, kan? Tapi ustaz tanyalah. Kan? Ustaz tanyalah. Sifat wajib bagi Nabi ada berapa? Tolong angkat jari. Sifat wajib bagi Nabi ada berapa? Ada 4. Apa dia? Sidik, amanah, tabalik, patana. Clear, saya tahu, tuan-tuan semua tahu. Cumanya saya nak bagi tahu, itu sifat wajib bagi Nabi. Kita sebagai umat dia, wajib tak? Sifat ni wajib tak? Sidik, cakap benar. Kita kena cakap benar tak? Bukan Nabi saja, kita pun sama. Amanah, jujur. Nabi kena jujur, kita juga kena jujur. Kalau kita ada bagi amanah jawatan, AJK masjid,
bendahari dan sebagainya. Kena amanah. Dengan kerja, kena amanah. Sidik amanah, tabligh menyampai. Nabi menyampai, kita juga kena menyampai. Paling kurang orang yang kita ada kuasa. Siapa dia? Isteri-isteri kita, anak-anak kita. Kalau kita saja bagus, tuan-tuan membiarkan anak isteri hanyut, tuan-tuan datang kuliah subuh, anak tak bangun subuh. Tuan-tuan datang kuliah, tuan-tuan jaga aurat, tuan-tuan jaga aurat, anak tak jaga aurat. Maka kalau itu anak kita, kita sebagai bapa dayus. Kalau itu isteri kita, kita suaminya suami dayus. Sabit dengan hadis, al-dayus la yadkhulul jannah. Si dayus tak masuk syurga. Na'udzubillah. Hebat kamu macam mana pun, kalau kamu saja yang bagus, kalau kamu saja yang baik, membiarkan anak isteri hanyut menjadi hamba syaitan, na'udzubillah tuan-tuan. Ini bukan marah, ni geram. Sebab saya berceramah merata tuan-tuan. Saya ceramah kuliah merata tuan-tuan. Kalau buat di auditorium, cara auditorium, kalau di Padang tuan-tuan buat stage, saya tengok, ya Allah Tuhan. Saya kata tuan-tuan yang ada di depan saya, tuan-tuan sebagai suami, tuan-tuan sebagai bapa, kalau tuan-tuan boleh bertanggungjawab penuh terhadap isteri-isteri dan anak-anak sendiri, bagi saya itu sudah cukup bagus. Tak payah kita nak kecoh dengan isteri orang, tak payah nak sibuk dengan anak orang. Pastikan anak isteri kita menjadi hamba Allah yang mutlak. Boleh? Halo? Boleh? Pastikan selepas ini anak-anak kita, isteri-isteri kita taat. Tuan-tuan, kita akan mati tuan-tuan. Tuan-tuan biar anak isteri hanyut, tuan-tuan mati. Tuan-tuan, na'udzubillah. So, sidik amanah tabligh fatanah. Nabi fatanah, Nabi bijaksana. Kita juga kena bijaksana dalam menguruskan anak-anak, kan? Kalau kita pula yang beristeri-beristeri ni yang beristeri-beristeri ni kena bijaksana tuan-tuan dan sebagainya. Hadirin yang masyarakat, ni nak cerita mai dakwah. Maknanya Nabi menyampai. So hari ni mesej saya apa dia? Bila sebut dakwah, selalu saya sebut, kita hari ni bila buat kuliah, bila buat program, buat ceramah, buat apa saja, kita tengok muka-muka tu ya. Muka-muka tu betul tak? Muka-muka tu di mana saya tahulah tuan-tuan. Saya bukan baru ceramah ni tuan-tuan. Saya mula start ceramah ni awal 90-an. Awal 90-an. Aktif ceramah sampai lebih kurang tahun 2005. Lepas tu saya kendurkan sekejap. Saya nak bagi ruang kepada pelapis-pelapis. Tapi hari ini saya dijemput balik, dipanggil balik. Sebab tu untuk bagi saya yang terakhir, sebab saya rasa memang tak lama dah saya nak hidup ni, saya nak mati. Sebelum saya nak mati ni, saya nak tinggal kepada tuan-tuan beberapa mutiara-mutiara yang tuan-tuan kena pegang, yang tuan-tuan kena amal, yang tuan-tuan kena buat demi mencari keredaan Allah, bukan kerana saya suruh. Boleh faham? So tuan-tuan, ini penting. Penting. Sebab tu selepas ini kalau saya mati, tuan-tuan dengar-dengar kata Ustaz Omar Jaafar mati, mati. Kalau tuan-tuan rindu saya, tak payah menyanyi tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah nak menyanyi. Tuan-tuan pergi dekat YouTube, typelah ceramah Ustaz Omar Jaafar. Typelah ceramah Ustaz Omar Jaafar, insya-Allah muka timbul. Siapa pernah tengok ceramah saya dalam YouTube? Allah kesiannya tak glamour, tak glamour rupanya aku ni. Okey, tak apa, lepas ni tuan-tuan boleh tengok. So, dakwah ni apa saya nak beritahu? Hari ini kita tengok majoriti masjid surau-surau. Sebelum azan dipasangkan alunan zikir ataupun bacaan Al-Quran, betul tak? Hari ini bila kita nak buat kuliah, buat ceramah, kita tulis whiteboard kat dalam tu. Malam ni ustaz apa, malam esok ustaz apa. Yang tengok ni tengok, ni datang, dibuatnya balik malam ni, semua ni balik malam ni mati. Tuan-tuan, nak jadi cerita kan, tanah jerlu. Nak jadi cerita tanah jerlu, terkambuh terus, mati terus semua tuan-tuan. Ni agak-agak esok ni siapa nak take over masjid ni? Wallahu alam. Sebab tu tuan-tuan, lepas ni kena bawa anak isteri. Okey, yang tu, lepas tu dakwah ni saya nak sebut, kita jangan hanya tulis gitu saja. Dan saya menyarankan di mana-mana. Dia menyarankan di mana-mana juga, termasuk masjid ini. Selepas ini kalau boleh bincang tengok,
Saya nak syorkan bukan susah pun, tak payah modal apa pun tuan-tuan. Sebelum nak dilaungkan azan, ambil masa lebih kurang 1-2 minit umum dengan penuh bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penduduk-penduduk Taulang 3. Pada malam ini masjid kita ada kuliah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hamzah Jaafar. Tuan-tuan dan puan-puan diwajibkan hadir. Diulang siaran. Pada malam ini di masjid kita ada ceramah, gitu umum kan. Kalau pengajian berkitab sebut siapa dia ustaznya, dia guna kitab apa, sebut tuan-tuan. Kalau boleh daripada subuh lagi sebut. Kalau tak nak subuh pun zuhur, kurang-kurang ambil 2 kali satu hari. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan buat, tuan-tuan doa, minta supaya Allah hantar mai orang ramai-ramai untuk mengimarahkan rumah Allah ini. Tuan-tuan tengok 3 bulan. Ni asyik-asyik muka ni, asyik-asyik muka ni, tak tahu apa pun. Kadang tak diumum apa pun. Bukan berat sangat. Kalau nak buat tahlil, nak buat kenuri itu, kenuri ini, pandai pula kita umum lah. Bukan marah ni, nasihat. Supaya ada perubahan tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu bukan Allah. Kadang-kadang kita tak umum. Tengok-tengok ada kuliah, dia dah keluar dah, dia dah masuk balik, dia segan. Perasaan orang tuan-tuan, dia tu kita bukan berat sangat. Boleh faham tak? Tuan-tuan buat tak saya, tuan-tuan tengok akan ada peningkatan. Sayang kita kedudukan dengan suasana masjid, dengan keliling, jemaah, berapa ramai. Yang peliknya, Ramadan penuh sesak. Inilah penghayatan kita tidak ada. Betul tak? Kita tidak ada penghayatan. Dan Ramadan itu pun yang penuh sesak hanya 10 malam pertama. Sedangkan kalau kita yang mengaji, kita hayati powerful 10 yang akhir. Betul tak? Betul atau tidak? Kalau saya silap, betulkan saya. Tuan-tuan, ini berlaku setiap tahun. Itu panjang umur tuan-tuan. Selepas ini kita kena buat perubahan. Ubah, kita kena ubah. Kita tak ada orang lain. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Allah kata beri peringatan, sesungguhnya kerja kamu manusia hanya beri peringatan dan kamu tidak boleh memaksa mereka. Al-Ghasiyah ayat 21 dan 22. Tuan-tuan dan sekalian, baik, akhir daripada saya malam ni tuan-tuan sekalian, saya nak sebut. Kalau tuan-tuan yang belum tahu, yang dah tahu alhamdulillah, tapi yang belum tahu tuan-tuan, selepas Nabi Allah Musa, selepas zaman Nabi Allah Musa, bangsa paling hebat, bangsa paling cerdik di muka bumi ialah bangsa Yahudi. Sebab apa? Sebab mereka ni tuan-tuan merupakan pengamal mutlak produk-produk sunnah. Iaitulah 3 benda utama ni, dia jadi macam wajib ada di rumah orang Yahudi. Yang pertama, habbatus sauda. Siapa yang tak tahu, tak kenal apa itu habbatus sauda, tolong angkat tangan. Siapa yang tidak tahu dan tidak kenal habbatus sauda, tolong angkat tangan. Semua kenal, semua tahu. Siapa terus amal dalam kehidupan. Sedangkan Nabi kata, hadis sahih tuan-tuan, tetaplah kamu bersama dengan habbatus sauda kerana ianya menjadi penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nabi sebut, ingat tuan-tuan, ingat surah Najmi ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah kata bahwasanya Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan. Nabi kata, tetaplah kamu, bersamalah kamu dengan habbatus sauda kerana menjadi penawar bagi segala penyakit kecuali maut. Hari ini berapa ramai kita amal dengan sunnah Nabi habbatus sauda? Yahudi amal tuan-tuan. Produk hebat yang kedua Yahudi amal, madu tuan-tuan. Madu sedap ke tak sedap? Mana lebih sedap, madu atau bermadu? Saya bukan nak kempen tuan, sebab saya hanya pengamal sahaja. Madu, tuan nak bagi tahu hebat madu. Dan satu lagi produk yang hebat tuan-tuan, yang sabit dengan hadis sabda Nabi SAW, ittahidul ghanam fa innaha barakah. Yang mana maksudnya kata Nabi, sesungguhnya pada kambing itu ada keberkatan. Hebat tuan-tuan, power susu kambing. Lebih-lebih lagi kata Nabi, yang terbit di antara darah dan najisnya iaitulah susunya, susu kambing.
Tuan-tuan tengok produk hebat anugerah Allah, susu. Tuan-tuan tengok pada surah Yasin, surah popular bagi orang Melayu Malaysia, orang Islam Malaysia. Surah Yasin. Saya dah sebut belum? Ayat berapa saya dah sebut belum? Surah Yasin. Tuan-tuan balik buka tengok ayat 91, 92, 93. Ayat berapa? Ayat berapa? Mana ada? Saja nak test. Yasin 83 ayat je. Woi, hampa baca. Saja nak test tuan-tuan. Ayat 71, 72, 73. Saya minta maaf saja gurau-gurau, saja nak tengok tu pasal kan saya tahulah sebab saya dapat jemputan ceramah. Kalau jadual penuh dia kata, Allah ni ustaz bila boleh bulan ni? Saya yang boleh hari Khamis ya. Allah hari Khamis tak boleh ustaz, malam Jumaat kami baca Yasin. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan kalau saya nak bagi tahu malam ni. Saya yakin tuan-tuan ramai tak tahu. Saya ulang, saya yakin tuan-tuan ramai tak tahu. Tuan-tuan, badan kita bersifat asid. Ada beberapa jenis susu yang bersifat alkali. Ia amat sesuai untuk tubuh manusia. Susu yang bersifat alkali ada 3 jenis sahaja. Yang pertama susu apa? Susu ibu. Cumanya saya nak tanya yang dalam ni siapa yang terus mengamalkan susu ibu? Angkat tangan. Kalau tuan-tuan ada ibu tu, kalau macam Pak Haji kita ni macam ni dia bagi. Jangan. Kerana meminum susu ibu ada expired date 2 tahun ya. Lebih tak boleh dah. Susu terbaik. Air terbaik, air Zam-Zam. Susu terbaik, susu ibu. Susu kedua terbaik. Susu kambing. Susu kambing nombor 3. Susu unta. Lain jawapan? Hello? Susu getah. Alhamdulillah, malam ni tuan-tuan dapat ilmu. Susu kedua terbaik ialah susu ikan paus. Ambil kau. Itulah suruh mengaji tak mau. Malam ni tuan-tuan dapat ilmu. Tuan-tuan, ini anugerah Allah. Cuma tuan-tuan jangan tanya dekat saya, ustaz, tetek ikan paus betul mana? Jangan tanya saya. Tapi itu anugerah Allah tuan-tuan. Selepas dilahirkan anak dia terus kerja mak dia terus minum susu. Baiklah ikan paus ni beranak tak ada tok bidan. Kalau ada tok bidan, syahid tok bidan tuan-tuan. Anak ikan paus majoriti lahir beratnya 2 tan. Majoriti anak ikan paus 2 tan. So tuan-tuan kalian nak cari ikan paus kat mana? Nak pergi tangkap dia. Tuan-tuan berkubur dalam perut dia. Tu tak ada dah. Tu ketiga terbaik. Ni kebetulan pula ni bulan Isra' dan Mi'raj. Betul tak? Bulan Isra' dan Mi'raj, Nabi di-mi'rajkan, Nabi diberi pilihan minuman oleh Jibril alaihissalam. Maka Nabi pilih minuman fitrah, susu. Dan susu itu riwayat menyatakan ialah susu kambing. So hari ini pada malam ini saya nak bagi tahu kenapa kambing. Kenapa susu kambing? Susu lembu tak masuk tuan-tuan. Susu lembu adalah dakwah Yahudi. So kalau tuan-tuan sayang diri sendiri, tuan-tuan nak boleh pahala untuk segalanya, selepas ini tukar kepada susu kambing. Sebab sabit dengan hadis ittahidul ghanam fa innaha barakah. Sesungguhnya pada kambing itu ada keberkatan. Sabit dengan hadis, barang siapa menghidupkan sunnahku dikala rosaknya umatku, maka baginya pahala 100 syahid tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhanku. Tuan-tuan, kita kena tipu tuan-tuan lama dah. Diwawarkan oleh pihak barat kononnya dinosaur binatang prasejarah, betul tak? Tuan-tuan, sebenarnya binatang awal di dunia ni, di muka bumi, binatang apa? Mana dalilnya? Tuan-tuan kata kambing, mana dalilnya? Tuan-tuan tengok sejarah anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil dan Qabil merupakan penternak kambing yang pertama di dunia. Dan sejarah tuan-tuan, semua nabi-nabi, rasul-rasul bela kambing, ternak kambing, minum susu kambing, makan kambing. Kambing bukan penyebab darah tinggi, gout dan sebagainya. Itu dakwah Yahudi. Kerana tuan-tuan, susu kambing ni dia kaya dengan 4 bahan utama. Protein, kalsium,
selenium, vitamin. Saya ulang, protein, kalsium, selenium, vitamin. Ada pada susu kambing. Ada pada susu kambing. Tuan-tuan nak tengok betapa hebatnya kambing dengan manusia. Hubungan rapat antara kambing dengan manusia. Allah cipta kambing ini. Uniknya kambing, tuan-tuan. Tuan-tuan masing-masing ada akal, tuan-tuan boleh fikir apa yang saya nak persembahkan. Uniknya kambing, tuan-tuan. Kambing dia boleh hidup di mana manusia hidup. Itu unik kambing, tuan-tuan. Ku tak percaya, saya cabar tuan-tuan pergi hantar 4 ekor kerbau kat Mekah. Tapi kambing di Mekah, tanah pasir, tanah gurun, tanah hujan, bandar, serba macam, di salji pun boleh hidup. Di negeri salji itu bila pokok rumput kena timbul, dia naik panjat pokok, dia makan. Allah, hebat kambing, tuan-tuan. So, kambing binatang awal. So, tuan-tuan, selepas ini kena tukar. Sebab, saya ulang, dia kaya dengan protein, kalsium, selenium dan vitamin. Kalsium untuk gigi, untuk tulang. Bukan susu Enlin. Enlin tu susu lembu. Lepas ni tukar. Kalau tuan-tuan nak bagi mak ayah susu Enlin, susu lembu, tukar selepas ini susu kambing. Hebat susu kambing, tuan-tuan. Selenium. Selenium yang ada susu kambing, tuan-tuan, antaranya dia baik untuk minda. Pada tuan-tuan yang ada anak cucu yang untuk menghafal bagi kuat ingatan, susu kambing. Kepada tuan-tuan yang bakal jenazah ni, nanti akan jadi pelupa, nyanyuk, lemah ingatan, susu kambing. Selenium. Dan selenium ni juga, selenium yang ada pada susu kambing ni juga, dia baik untuk extra power. Bukannya duk iklan dekat tiang tu. Dia diluluskan oleh KKM. Tingkatkan malam Jumaat anda macam malam pertama. Boleh faham ke tu? Tuan-tuan, maaf cakap tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pernah duduk dalam kaunseling rumah tangga. Saya pernah duduk dalam kaunseling rumah tangga nak handle kes-kes penceraian. Bila kes penceraian ni, tuan-tuan, 2 penyebab utama kenapa khususnya di Selangor dan wilayah ini bercerai. 2 sebab utama, tuan-tuan. Pertama, masalah lemah seksual. Lemah. Baru menikah anak 1, anak 2, muda-muda lagi, tuan-tuan. 30-an umur gitu, 40-an. Kalau yang 70-an tu tak apa dah. Itu faham dah tu, dah nak masuk expired date dah. Tapi lelaki dia tak ada expired date sebenarnya, lagi power. Lepas ni jumpa saya. Tuan-tuan sekalian, lemah. Bila lemah, tuan-tuan, saya satu kes, saya satu pasangan batang kali. Isteri dia kata, apa ustaz, kalau suami saya tak berubat, kalau 3 bulan lagi tak okey, saya minta dia cerai. Kalau dia tak cerai saya cerai dia. Tuan-tuan, susu kambing boleh menyelesaikan. Saya ulang, susu kambing boleh menyelesaikan. Tuan-tuan amal susu kambing. Kes yang pertama masalah lemah seksual, yang duk bercerai ni. Kes kedua masalah ekonomi. Tuan-tuan, susu kambing, saya nak cerita tuan-tuan, sunnah Nabi, tuan-tuan amal. Paling kurang sehari 2 kali. Pagi sekali, malam sekali. Pagi sekali, malam sekali. Lebih-lebih lagi tuan-tuan sebelum nak tidur setengah jam, tuan-tuan minum, tuan-tuan akan dapat tidur yang nyenyak, tidur yang tenang. Hebat susu kambing, tuan-tuan. Tuan-tuan nak lebih hebat, nak lebih yakin, sebab saya nak bercakap terlalu banyak. Tuan-tuan boleh pergi dekat YouTube, tuan-tuan boleh type Halaqah TV 9. Tuan-tuan type fakta susu kambing. Halaqah TV 9, tuan-tuan pergi susu kambing. Dia ada satu slot khas program Halaqah TV 9, tajuk dia susu kambing. Macam-macam diterangkan, tuan-tuan. Bukan takat masalah seksual, hatta masalah semelit, masalah migrain, masalah gout, masalah tulang dan segalanya. Amalkan susu kambing dalam kehidupan, pahala dapat, sehat dapat, berkat dapat. Kalau tuan-tuan yang ada masalah, ada gout, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, terus amal, jangan berhenti. Ada orang tanya, saya tahu ni, tuan-tuan nak tanya ni, orang kata susu kambing panas. Memang panas, tapi Allah sebut panas yang memberi manfaat. So tuan-tuan jangan pertikai. Nabi beritahu, Allah beritahu, hebat. Cuma kita saja mungkin kerana tak pernah amal, tak sesuai dengan jiwa kita dan sebagainya, sebab tu kita KIV, betul tak? Sedangkan inilah antara minuman terbaik bangsa Yahudi dulu hingga kini, tuan-tuan, kita ambil balik. Sekarang Yahudi cuba nak blok. Mereka dah berjaya blok susu kambing kepada orang Islam. Mereka telah berjaya blok kepada susu kambing kepada orang Islam. Sekarang mereka berusaha untuk nak blok
madu dan habatus sauda. Jadi kita tak mau tuan-tuan peninggalan kita, anak cucu kita esok tak tahu hebatnya madu, tak tahu hebatnya habatus sauda. Sebab tu malam ni akhir daripada saya, kalau tuan-tuan ada rasa-rasa macam kencing tak lawas, itu antara potensi kepada batu karang. Ada potensi ke arah batu karang. Batu karang ni antara penawar dia tuan-tuan. Tuan-tuan hamal habatus sauda, gabungkan dengan madu, minum susu kambing. Sebab tu dia panas tuan-tuan. Sebab tu orang kata susu kambing ni panas. Memang panas, tapi panas yang memberi manfaat, bukan panas arak. Panas tu panas nak mampus, panas bunuh diri. Panas susu kambing, panas yang memberi manfaat. Banyakkan minum air suam, air mineral, settle. InsyaAllah tuan-tuan. Saya pun tak nak cerita panjang. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, nanti kita boleh jumpa di belakang. Ada kawan saya tu, dia bawa juga susu kambing tu. Dan tuan-tuan ada nasihat juga, kalau tuan-tuan yang untuk nak meningkatkan ekonomi, dalam bahasa yang lain nak jadi businessman, juga lepas ni boleh jumpa saya. Tak tahu kot lah kena buang kerja ke apa ke, ekonomi tak cukup ke, insyaAllah saya sedia sudi membantu dan tunjuk ajar. Wallahualam, saya rasa itulah yang mampu saya kongsikan pada malam ini. InsyaAllah di kereta saya ada nombor telefon saya, nanti tuan-tuan boleh dapat nombor telefon saya. Nombor telefon saya ni tuan-tuan kena dapat, sebab pertama sekiranya penyampaian saya ni menyimpang, tersasar daripada ajaran Islam, tuan-tuan boleh komplain, tuan-tuan boleh buat aduan dengan mana-mana jabatan agama, supaya jabatan agama panggil saya, nasihat saya, tunjuk ajar saya dan sebagainya. Dan juga kalau tuan-tuan nak jemput ceramah kuliah di mana-mana, insya-Allah saya sedia sudi membantu. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim wa ta'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufakum fa inna tasfiyatas sufuh min tamamus salah. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf-saf di hadapan. Sila matikan telefon bimbit anda. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan buat sedikit tahlil ringkas untuk mohon keberkatan Allah SWT untuk kita buat tahlil ini, insyaAllah untuk ditujukan kepada arwah Hajah Meksum binti Ismail, Awang bin Awang, Siti Rahmah binti Mat Soin, Kahar bin Meksum, Maryam binti Mekson, Latifah binti Meksum, Farizani binti Meksum, Mustafa binti Meksum, dan doa kesyukuran untuk daripada Durul Hafizah yang baru dapat kerja. Semoga diberkati Allah insyaAllah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح المسلمين كافة عامة، وخصوصا إلى الروح المرحوم حجي مأسوم بنت إسماعيل، أوان من أوان، سيدي رحمة بنت مأسوين،
Kahar bin Maksum, Maryam binti Maksum, Latifah binti Maksum, Farizani binti Maksum, Mustafa binti Malik, wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن